Penduduk terjejas banjir di Beaufort ditempatkan di PPS Dewan Selangor. Itu antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya terus bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya, Otto. Seramai 80 penduduk daripada 26 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Selangor setakat 4 petang tadi. Menurut infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, mereka yang dipindahkan melibatkan penduduk dari 3 kampung iaitu Kampung Suasa, Kampung Bekalau dan Kampung Binunuk. PPS Dewan Selangor diaktifkan pada pukul 4 petang semalam. Alat pengesan paras air perlu dipasang di perkampungan berisiko banjir di daerah Beaufort, terutama di Kampung Suasa dan Kampung Bangkal Lala. Ketika mencadangkan perkara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram berkata ia bagi memudahkan pemantauan paras air. Kita cadangkan kepada kerajaan supaya alat tersebut dipasang di peringkat Kampung Suasa ataupun Bangkal Lalak ini, supaya bacaan itu dapat dipantau oleh bencana alam daerah, khasnya kepada GPS itu sendirilah. Sebab kalau kita lihat di Pakan, Beaufort sudah kering, tetapi yang sebenarnya di kampung masih lagi mengalami banjir yang agak sekarang ini kita lihat ya masih di tahap bahaya. Beliau ditemui pemberita selepas melawat penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Selangor. Datuk Ruslan yang juga adun lemadan menasihatkan penduduk yang tinggal berhampiran sungai supaya sentiasa waspada dan berpindah segera sekiranya banjir berlaku. Sementara itu, Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Beaufort, Muhammad Nazri Ajun, memberitahu Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah telah diwujudkan sejak November lalu. Sejak daripada awal November kita sudah bersedia sehingga kepada penamatan tempoh MTL pada Mac 2025 lah. Jadi pihak Bomba, pihak IPD, pihak IPM dan semua agensi yang terlibat kita sudah arahkan, termasuk pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi untuk memberi kerjasama dan memberi info sekiranya berlaku bencana. Pembinaan SMK Batu Sapi 2 sandakan bukti komitmen Kementerian Pendidikan KPM memastikan anak-anak di kawasan tersebut mendapat akses pendidikan terbaik. Ia sekaligus memudahkan ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah tanpa perlu ke daerah lain. Menurut Ahli Parlimen Batu Sapi, Khairul Firdaus Akbarhan, pembinaan sekolah baharu ini juga dapat menampung pertambahan jumlah pelajar yang semakin meningkat. Kita pertama sekali ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah membina SMK Batu Sapi 2. Dan ini memberikan peluang kepada penduduk-penduduk di Batu Sapi supaya mereka tidak perlu keluar daripada Batu Sapi. Apabila ada SMK Batu Sapi 2 ni, kita harap ada kerjasama yang baik di antara pihak parlimen dan juga pihak sekolah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Penyerahan Insentif Pelajar Cemerlang STPM 2023 bagi kawasan Parlimen Batu Sapi. SMK Batu Sapi 2 mula dibina awal Oktober 2021 melibatkan peruntukan 61.7 juta ringgit. Projek ini dijangka siap sepenuhnya pada Julai 2025. Golongan belia digalakkan menceburi bidang pertanian melibatkan penanaman nenas bagi menjana pendapatan lumayan. Penglibatan dalam sektor ini juga mampu menampung keperluan pasaran semasa sekaligus meningkatkan pengeluaran produk berasaskan nenas. Menurut Adun Balung Dato' Hamil Tawang, kerajaan menerusi Pejabat Pertanian sedia memberi bantuan serta bimbingan kepada usahawan tanaman nenas. Kerajaan negeri sangat-sangat menggalakkan supaya pengusaha-pengusaha kita di peringkat pertanian ni, pekebun-pekebun ni dapat kita galakkan untuk menanamkan tanaman nanas ni kerana ia berpotensi untuk dimarketkan bukan saja di pasaran lokal tapi ia boleh dipasarkan ke luar negeri. Beliau ditemui pemberita semasa program tuaian nanas MD2 milik usahawan Wong Siong Em di Kampung Andrasi Ranggu, Tawau.
Sementara itu, Pegawai Pertanian Tawau Abdul Samad Injau memberitahu pemantauan berkala turut dibuat selain bimbingan dan bantuan 160,000 seluruh nanas MD2 dan kacukan nanas Johor Sarawak Josephine. Kita bagi bantuan seluruh lah. Lebih kurang ada dalam 100,000 untuk MD2 dan yang kedua ada Josephine lebih kurang dalam 60,000 seluruh. Kita bagi bantuan dan juga peralatan-peralatan lain. Baja dan juga ada sedikit hormon yang kita akan bagilah untuk permulaan dalam penanaman nanas di Ranggo ini. Kami ni semua start September 2023. So sekarang Disember 24 kira tuaian pertama lah. Kebanyakan tu dia akan dipasarkan di local market. Tapi ada punya tu kami pun kasih ada pembeli jugalah dari KK, dari Sandakan. Nanti kami akan kasih edar pergi situ juga. Wong, 38 tahun yang mengusahakan tanaman nanas di kawasan seluas 5 hektar berhasrat mempelbagaikan produk nanas keluarannya. 39 nelayan di kawasan Batu Payung, Tinagat dan Membalua Tawau menerima sumbangan peralatan menangkap ikan. Sumbangan daripada pejabat Adun Apas itu bagi menggantikan peralatan yang rosak sekaligus meningkatkan hasil tangkapan nelayan terbabit. Kita berharap dengan sumbangan Pukat dan Sadak ini dapat membantu nelayan-nelayan di sini untuk mendapat hasil tangkapan laut yang lebih baik kerana saya dipahamkan bahawa Pukat yang sedia ada sudah berada dalam keadaan yang rosak dan tidak produktif lagi untuk diguna pakai. Dato' Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri ditemui pemberita selepas penyerahan Pukat dan Sadak kepada komuniti nelayan di Kampung Batu Payung. Saya selaku wakil daripada pihak nelayan kawasan Kampung Batu Payung dan 3 buah kampung ini iaitu Tinagat, Batu Payung dan Membelua, merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang dibagikan oleh wakil rakyat kami dan membagi kami serba sedikit ketorong berkenaan dengan seperti pukat dan juga siut udang. Kerana siut udang kami yang lama ataupun pukat udang kami yang lama itu sudah usang. Ribuan terima kasih kepada Dato' Nizam kerana telah memberi sumbangan kepada kami daripada pihak nelayan, di mana bantuan yang diberikan ini adalah 3 jenis yang kami mohon dalam pertubuhan, iaitu pukat udang, pukat ketam dan juga siut udang kecil untuk kawasan pinggir pantai. Dengan adanya ni pukat yang diberikan Dato' memberi lebih banyak pendapatan kepada nelayan. Pemain industri dan kesatuan etnik diminta terus berkarya sebagai usaha mengekalkan kelestarian budaya pelbagai etnik di negeri ini. Ia juga sebagai inisiatif menjadikan Sabah sebagai destinasi pelancongan pilihan. Kita mendapati bahawa salah satu tarikan utama kepada pelancong ke Sabah selain daripada keindahan alam semula jadi iaitu kekayaan budaya dan juga seni yang ada pada pelbagai lapisan masyarakat. Berbagai etnik di Sabah ini mempunyai keunikan sendiri yang sudah pasti menjadi tarikan kepada pelancong luar untuk melihat sendiri keunikan budaya di negeri Sabah. Ibrahim ditemui RTM selepas majlis penutupan Festival Artisan Muzik Sabah 2024 anjuran Kelab Pelukis Seraman Seni Sabah di Universiti Malaysia Sabah UMS. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kira-kira RM25 juta geran sokongan sektor kebudayaan ditawarkan kepada persatuan dan kelab seni di seluruh negara sepanjang tahun 2024. Ia bagi menyokong pembangunan seni dan budaya di negara ini. Sehingga kini 30 permohonan telah diterima. Semua pihak diminta memberi kerjasama kepada pengamal media semasa pilihan raya negeri PRN Sabah tahun depan. Ini penting untuk memastikan kelancaran pelaporan berita memandangkan Sabah mempunyai kawasan agak luas sekaligus memberi cabaran kepada pengamal media. Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Datuk Muguntan Wanar memberitahu pihaknya juga akan mengadakan perjumpaan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi membincangkan kerjasama terperinci sepanjang PRN Sabah berlangsung. The coming elections could be any time, so we are not sure, but we just hope
that will get the cooperation from all parties, and we hope that the election commission will facilitate and make our work easier, because Sabah involves 73 state seats and it's a big area. Beliau ditemui RTM semasa Hari Keluarga SJA di Tanjung Aru. Ia bertujuan mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan ahli SJA. Dalam perkembangan lain, Datuk Bunguntan memaklumkan ahli SJA yang terjejas banjir pada penghujung Jun hingga awal Julai lalu telah diberi bantuan sewajarnya. Melalui SJA juga, pengamal media yang memerlukan bantuan turut menerima sumbangan tabung kasih @Hawana. Sehingga kini terdapat lebih 200 ahli SJA di seluruh Sabah. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto.